Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, masya-Allah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan lagi usia, masya-Allah, diperluaskan lagi rezeki untuk kita bersua pagi ini, masya-Allah. Salam 13 Ramadan 1445 Hijri buat anda semua, masya-Allah. Hari ini 24 Mac sudah. 24 Mac 2024 dalam Assalamualaikum subuh. Terima kasih kepada anda penonton setia kami di kaca televisyen TV Al Hijrah. Tentunya juga yang berada di Facebook TV Al Hijrah, masya-Allah. Terima kasih. Sudah nampak dah Puan Rina Ahmad, Puan Norisa, Puan Nur Malina, Hajah Tina Saklan turut berada di Facebook TV Al Hijrah. Terima kasih atas sokongan anda, bawa share dan kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat syurga kita yang lain, insya-Allah. Baiklah, pagi ini tentunya tadi dah nampak kan Musalla Ar-Rawdah bersama dengan kita dengan topiknya pagi ini cukup menarik sekali, yang paling kita bimbang, yang paling kita gusar. Disebabkan itulah kita perlu lakukan yang habis baik untuk Ramadan kali ini. Bimbang kalau ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Allahu Akbar. Baiklah, untuk itu kita bersama dengan pengerusi Musalla Ar-Rawdah, tentunya yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, dan di hujung sana panel jemputan istimewa kita pagi ini yang dihormati juga Ustaz Zaid Abdul Kadir Al-Jufri, pendakwah yang seringkali bersama dengan TV Al Hijrah. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Masya-Allah, apa khabar? Alhamdulillah Seadanya. Meja sahur dah clear, meja kita pun tak ada TO. Bujur tak ada TO kan? Masya-Allah. Baiklah, selamat berpuasa kesemuanya, dan insya-Allah pagi ini Ustaz dah masuk hari yang ke-13 Ustaz Azli. Kita dah hampir-hampir sampai ke separuh bulan Ramadan ini. Bagaimana agaknya bulan Ramadan kita, subhanallah, diharapkan tidaklah sia-sia, dan kita tidak mahu kita keluar daripada bulan Ramadan ini dengan tangan kosong. Kita tidak mahu kita tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling kita takut sekali, subhanallah. Jadi apa yang boleh kita lakukan, Ustaz, untuk kita terus istiqamah, maksudnya lagi lama, lagi cantik, lagi pulun kita dalam beribadah sampailah ke garisan penamatnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita pada pagi ini. Allah beri afiat pada tubuh badan kita dan beri izin pada lidah kita untuk kita mudah menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Farah, terima kasih juga tuan guru kita Said Qadir Al-Jufri menemani pada pagi ini. Alhamdulillah. Ada satu kisah saya nak kongsi pendek, kisah saya. Satu ketika saya tidur malam ni, tengah malam terjaga sebab apa? Dengar suara takbir di telinga saya. Tak ada siapa takbir pun, saya dengar takbir telinga. Saya kata sudahlah, aku nak mati ke. Allah. Selepas daripada peristiwa malam tu, nak cerita ni cerita ketakutan kita kepada kematian. Jadi saya cuba untuk mengelakkan daripada tak tinggal pada ketika itu bangun malam. Tapi pada ketika itulah lepas tu tinggal balik. Cuba tak tinggal. Kenapa? Kerana seolah-olah ada seruan dah sampai ajar, sampai masa. Jadi kita ni bila ada sedikit kita kata tekanan atau kita rasa kita sakit, kita diuji dengan macam-macam ujian, pada ketika itu kita baru kata orang tu dah terantuk, baru nak tengadah lah. Bila ada tekanan begitu, maka kita ada semangat untuk melakukan ibadah. Tetapi bila masa kita senang, tenang, relax, dia jadi malas balik. Jadi cerita saya ni banyak ketika itulah, ketika takut tu, bukan main lagi lah. Lepas tu ada hanyut balik. Jadi begitu ke dalam hidup kita dalam bulan Ramadan tahun ini. Ramadan ni ramai yang tak rasakan apa begitu penting bagi dia, menyebabkan lebih kurang je ibadah. Kenapa dia tak rasa mungkin dia akan mati tahun ni. Cuba kita sebut ini Ramadan terakhir kita. Pastinya kita akan buat sehabis baiklah untuk memastikan kita ditempatkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata Allah panjangkan usia kita, syukur jugalah, sebab peluang Allah beri pada kita panjang umur itu bermaksud boleh tambah lagi ibadah. Dan kalau bertemu dengan Ramadan sekali lagi, makna banyak lagi pahala yang kita boleh kumpul. Talhah bin Ubaidillah satu ketika dia sebut ada dua orang lelaki datang jumpa Rasulullah, datang daripada Bali, bukan Bali sinilah, bukan Bali Indonesia, daripada satu kampung nama Bali dia panggil gitu . Jadi dia masuk Islam dua-dua. Kemudian dua-dua ni baik sangat. Dan salah seorang tu satu ketika berjuang bersama Rasulullah, syahid. Yang seorang lagi tak berjuang. Yang tak berjuang tu meninggal setahun kemudian. Ditakdirkan Allah SWT
Talhah bermimpi satu malam. Dia berada seakan-akan berada di pintu syurga. Kemudian dia nampak seorang lelaki keluar dan izinkan lelaki yang kedua yang meninggal setahun kemudian itu masuk dulu syurga. Sedangkan yang syahid itu belum lagi. Kemudian yang masuk sahabat yang kedua yang mati kemudian tu keluar dan bawa kawan dia masuk. Dan bila keluar sekali lagi dia kata, bukan masa kamu, kata Talhah, kamu belum lagi, dia kata. Jadi Talhah pelik dia cerita pada sahabat-sahabat Rasulullah. Ni dalam Ibnu Majah cerita tentang Ta'wilul Ahlam, hadis bab tu, tafsir mimpi. Jadi cerita pada sahabat-sahabat pun pelik. Kenapa mimpi ni pelik? Sebab orang yang berjihad fi sabilillah, kenapa dia masuk lewat daripada yang tak berjuang tu? Sampailah cerita pada Rasulullah. Rasulullah kata, apa yang kamu pelik? Dia kata, bukankah dia dipanjangkan umur setahun lebih kan? Bermaksud dia bertemu dengan Ramadan, adraka Ramadan, fasoma, dan dia puasa tahun tu. Itu sebab dia masuk awal, sebab dia beribadah sungguh-sungguh pada bulan Ramadan tu, maka disebabkan amalan dia banyak, akhirnya berat timbangan dia masuk syurga dulu. Lebih kurang gitulah mafhumnya. Maknanya, beruntung sangat kita, Allah mustajabkan doa kita pada Syaban dan juga Rejab itu. Masuklah kita pada bulan Ramadan, peluang untuk kita tambah pahala yang begitu banyak. Lalu oleh kerana pahala kita banyak, walaupun bukan pahala amalan kita banyak tu masuk syurga, tapi harapnya asbab amalan kita banyak nanti mendapat kasih sayang Allah dan kita ditempatkan di syurga Allah. Di tempat yang terbaiklah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa kita semua nak masuk ke syurga tanpa dihisap. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita konsisten dalam berdoa, memperbanyakkan lagi doa, insya-Allah. Dan juga kita nak terus kepada Ustaz Said pagi ini. Masya-Allah Ustaz, kita dah sampai ke hampir separuh dalam bulan Ramadan ini. Sayang sekali ada juga antara masjid surau yang kita nampak pun dah mula menyusut, nampak kelompongannya, maju sangat. Dah nampak dah tak semeriah di awal-awal Ramadan tempoh hari, masya-Allah. Jadi pesanan dan juga nasihat daripada ustaz kepada kami semua di sini, masya-Allah, supaya kita tidak, orang kata, lengah, tidak lalai dalam memperbanyakkan lagi ibadah, terutamanya di pertengahan dan di penghujung ni sampai ke garisan yang penamat nanti, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Terima kasih Farah, Fadil Ustaz Azli serta seluruh penonton TV Al-Hijrah pagi-pagi begini. Kalau kita tengok betul-betul kan, malam ni dengan malam esok kita ada tarawih dan witir yang tanpa kunut. Maknanya malam lusa kita dah mula dah witir dengan kunut. Jadi bila witir dengan kunut tu maknanya dah sampai second half. Kan? Maknanya dah bagi peringatan kepada kita, Ramadan dah nak habis. Jadi tinggal 2 malam ni je yang masih lagi dipanggil apa, permulaan, masih lagi fasa yang pertama ataupun separuh yang pertama daripada bulan Ramadan. Pejam celik je kan, sekejap je masa berlalu. 2 hari lepas saya sebutkan waktu salam sahur di sini, saya kata tajuk kita tu, kita tak boleh letak andai Ramadan yang terakhir. Kita buang perkataan andai, Ramadan ini yang terakhir, habis kita. Jadi kita memang kena ada mindset macam tu. Kita kena ada rasa bahawa ini memang dah terakhir dah, lepas ni tak ada dah untuk aku. Kalau macam tu barulah kita akan jadi rajin beribadat dan sebagainya. Dalam satu hadis Nabi SAW bila pegang bahu Sayyidina Ibn Umar, Nabi SAW bagi tahu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ni macam orang yang asing ataupun orang yang menempuh satu jalan sahaja. Lalu Sayyidina Ibn Umar yang meriwayatkan hadis ni, Sayyidina Ibn Umar kata pula pada generasi yang berikutnya, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila engkau waktu pagi jangan tunggu petang. Wa iza amsayta fala tantaziril sabah. Bila waktu petang jangan tunggu waktu pagi. Sebab kata para ulama, bila kita ingat mati ni memang akan ada 3 perkara datang pada kita. Iaitu ibadat kita ni jadi ringan dan taubat jadi cepat. Lepas tu kita rasa cukup dengan apa yang ada. Tapi kalau kita asyik lupa kematian bila datang bila-bila masa, maka ketika itu kita punya ibadat jadi berat. Nak semayang pun ya Allah malasnya lah, nak baca Quran pun malas dan sebagainya. Taubat jadi lambat. Dan yang ketiganya adalah kita sentiasa rasa tak cukup dengan apa yang ada. Memang betul, itulah manusia secara umumnya begitu. Memang dia kena ingat bahawasanya mati bila datang bila masa. Saya sebenarnya bagi tahu pada dan ingatkan pada diri sendiri. Kebetulannya malam tadi saya berbual dengan seorang sahabat baik. Saya kata saya sendiri pun rasa ada kelemahan sedikit sebab saya biasanya setiap tahun bulan Ramadan saya akan pergi ke Madinah. Pada ujung Ramadan. Maknanya betul, Ustaz, minggu ke-3, minggu ke-4 itulah. Maknanya hari insya-Allah ada lagi beberapa hari ni saya akan bertolak. Jadi bila saya selalu macam tu, awal Ramadan saya akan selalu fikir. Macam contoh baca Quran kan, bila nak baca Quran kan kita nak habiskan, nak khatam apa semua kan. Jadi saya selalu fikir, saya kata tak apa, nanti dekat sana boleh pulun. Sebab kat sana kan biasanya kita akan fokus kan. Tak apalah, kat sana nanti aku pulun. Kat sana nanti aku pulun. Jadi dekat sini kita agak
agak bersenang-senang sikit. Faham? Jadi saya kata, sedangkan aku yakin ke aku masih boleh pergi ke sana, masih hidup lagi ke hujung Ramadan ni? Kan? Nyawa aku ada lagi ke nak pergi ke sana ni? Confident Sempat ke? Macam confident je kan? Confident. Tu kata over confident kan? Macam kita rasa macam boleh je. Kita risau kalau Allah Taala cabut nyawa kita, waktu tu kita akan menyesal. Kan kita asyik bertangguh. Jadi Islam ajar kita, akhlak orang Islam yang sebenar adalah dia tidak bertangguh-tangguh. Nak buat sesuatu, buat segera. Cepat-cepat. Jangan lambat-lambat, jangan tunggu-tunggu sebab kita pun tak tahu apa akan jadi pada bukan saja esok hari, bukan saja petang garang, ni kejap lagi ni pun kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang berbaki ni kita akan betul-betul usahakan sedaya upaya. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amin. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia kita yang selalu bertangguh-tangguh. Allahu akbar. Baiklah, kita akan ada kesinambungannya selepas ini dalam bab Ramadan terakhir ini. InsyaAllah selepas ini kita nak tahu juga perkembangan terkini Musalla Ar-Radah. Apa cerita bulan Ramadan setakat ini di Musalla Ar-Radah. Selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Kalaulah mereka berfikir sejenak dan mereka merenungi hadis ini, Nabi mengumpamakan orang Islam itu dengan orang Islam yang lain itu seumpama satu bangunan. Maksudnya apabila satu kumpulan nak cuba menjatuhkan kumpulan yang lain, pada hakikatnya mereka sedang jatuhkan diri mereka sendiri. Pemangsa akan mencari mangsanya apabila mangsa itu berpecah belah, bersendirian, tanpa kesatuan, tanpa perpaduan, tanpa jemaah. أهلا بضيفنا الغالي، حللت أهلا ونزلت سهلا. ستفيد حلقاتنا من علومك أيها الفقيه. سمعت أنك تنوي جمع تراث الليث بن سعد رحمه. إن الإمام الليث حدثنا بجواز الانتفاع بالجلود بعد أن تدبغ فتتطهر. لابد وأنه يمر على الأحواف في الطريق إلى تنيس، لكنه سيف أمير المؤمنين. اتق الله في الناس يغفر لك الذي لا يعبد سواه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. جئت إلى مصر واستقبلني أهلها بكرم فياض. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعل أمة الإسلام في رباط إلى يوم الدين. Ahlan ya Ramadan, selamat berpuasa, selamat bersahur, selamat bertarawih kepada semua penonton setia TV Al-Hijrah. Rebutlah peluang melakukan amalan ibadah dengan pahala yang berkali-kali ganda pada bulan yang suci ini. Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat, kan ayah? Tahu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah.
Masya Allah, sejuk perut ibu mengandung. Mudah-mudahan kita dikurniakan anak-anak yang solehah dunia dan akhirat insya-Allah. Dan itulah dia dalam bulan Ramadan juga kita digalakkan untuk memperbanyakkan lagi bersedekah. Itulah dia yang akan membantu kita di sana nanti insya-Allah. Baiklah, Ustaz, kembali lagi bersama dengan Ustaz secara dua pagi ini masya-Allah. Ustaz Said dan juga Ustaz Azli. Kita nak berbalik kepada Ustaz Said, nak bercerita tentang perjalanan Musalla Ar-Raudhah. Kalau kita imbas balik, Ustaz adalah salah seorang panel yang setia, penyampai yang setia yang selalu bercerita tentang Musalla Ar-Raudhah sejak tahun 2019 Ustaz ya? 2009. 2009, masya-Allah. Jadi Musalla Ar-Raudhah yang dulu bukanlah Musalla Ar-Raudhah yang sekarang. Masya-Allah. Jadi pendapat Ustaz berkenaan dengan pembaharuan yang telah pun dilakukan di Musalla Ar-Raudhah. Alhamdulillah. Tentu sekali lah yang kalau pembaharuan tentu sekali yang daripada kabin tadi tu dah berubah menjadi masjid yang tersergap indah masya-Allah. Cumanya daripada tahun 2009 tu daripada rumah kayu, rumah papan yang diangkat letak kat tengah padang untuk dijadikan tempat solat, sampailah dibesarkan masih tak muat lagi kan, kayu pun dah mula berbunyi dan bergerak dan sebagainya kan, kemudiannya digantikan ada dirobohkan untuk digantikan dengan satu musola yang baru dan ada pula kabin tadi tu kan, jadi solat pula kat dalam kabin, tapi yang sama yang tak berubah adalah istiqamahnya jemaah. Maknanya walaupun tak kiralah rumah kayu ke, kabin ke, ataupun musalla yang baru ni pun tetap istiqamahnya sama. Bahkan alhamdulillah saya nampak yang berbeza sekarang ni jemaahnya makin ramai. Masya-Allah. Dan Musalla Ar-Raudhah ni nampaknya AJK-nya terutamanya Ustaz Azli dan juga AJK beliau committed untuk jadikan yang terbaik untuk jemaah. Maknanya bagi jemaah tu rasa selesa, tak ada alasan untuk tak pergi. Airconnya kan, kemudiannya sound systemnya saya diberitahu kata tengah buat nak letak apa tu akustik tu kan. Jadi maknanya sedap je duduk kat dalam tu, dengar jelas bunyi imam baca sedap, kuliah pun dapat dengar setiap butir bicara ustaz semua dan sebagainya. Memang insya-Allah mudah-mudahan ini semua kita masih memerlukan kepada sumbangan kan. Jadi bila kalau ada yang menyumbang untuk akustik tu, menyumbang untuk perkara-perkara ni kapet dan sebagainya ni kan, insya-Allah semuanya beroleh pahala untuk mereka yang istiqamah sembahyang kat situ, belajar belajar dan sebagainya. Baru ni kuliah saya di sana bukan saja orang Taman Pelindung tu yang datang belajar, bahkan orang-orang luar sekitar Kuantan kan semuanya datang. Katanya malam tadi pun macam tu juga kuliah, ataupun semalam sebelum maghrib semalam pun kuliah tu dihadiri oleh orang luar. Maknanya Musalla Ar-Raudhah ni bukan saja untuk orang Taman Pelindung, bahkan orang seluruh Kuantan. Jadi siapa yang menyumbang sebenarnya pahalanya insya-Allah mudah-mudahan sangat besar dan berpanjangan. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz Azli berikan sedikit nasihat pesanan kepada kami. Kalau kita solat berjemaah di masjid waktu bulan Ramadan ini digandakan sebanyak 27 kali pahalanya. Jadi bagaimana pula dengan bersedekah, berinfak? Rasanya dah sampai ke pertengahan ni, sampai ke penghujung ni, saya pasti ada sahabat-sahabat kita yang hari-hari konsisten dalam bersedekah. Jadi boleh tak bagi kami terus untuk bersemangat dalam bersedekah ini insya-Allah. Bulan Ramadan ni bulan kita kena perbanyakkan, pertingkatkan amal ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi sembang Ustaz Said sebelum masuk studio, Rasulullah pada Ramadan terakhir itu 2 kali berterapi dengan Jibril, Sayyidina Jibril, khatam Al-Quran. Sehingga kan Rasulullah kata pada Sayyidah Fatimah, barangkali inilah tahun terakhir sebelum Rasulullah dijemput oleh Allah SWT. Setengah tahun sebelum Rasulullah wafat. Dan Rasulullah beribadah lain macam 20 kali Ustaz 20 hari Rasulullah beriktikaf pada tahun terakhir itu. Jadi benarlah pahala itu berganda menanti kita, tapi usaha kita janganlah macam biasa, kita gandakan juga. Betul. Sebagai contoh, sedekah tu kalau bulan Ramadan, bulan biasa kita sedekah tu banyak. Harapnya bulan Ramadan ni berganda lagi, pahala berganda. Masya-Allah banyaknya pahala yang kita dapat. Bila Ustaz saya sebut tadi, saya sebenarnya rasa syahadu, rasa nak menangis, macam-macam rasa, sebab 20 tahun musalla tu dibina daripada zaman saya muda-muda tang lagi tak. Sekarang pun muda lagi. Sekarang masih lagi. dah menginjak kursi tu. Jadi daripada tenaga tu rasa kuat sangat. Saya sendiri usung bangunan musalla tu. Atas bahu saya di depan sekali, rasa macam sebiji rumah atas bahu. Terasa lagi berat tu. Tapi kalau nak ikut kenangan tu memang sukar nak dilupa, sehingga rasa sayang tu terlalu kuat.
hingga kan tak boleh tidak saya mesti siapkan juga musola Ar-Raudhah ni, dan kita offer kepada orang ramai. Kalau dulu kami di kalangan kami je buat nak tambah dengan duit AJK betik mana dekat. Sekarang ni kita offer lah pada semua. Al-maklum lah, kalau siap semuanya 8 juta, tak mampu kami ni takkan ambil sejuta seorang AJK kan. Jadi mana kita offer pada semua, alhamdulillah sehingga saat ni tak pernah berhenti sumbangan tu. Alhamdulillah memang luar biasalah. Dan harap-harapnya istiqamah lah apa nama kami ni AJK dan juga jemaah ni, sebagaimana istiqamahnya tuan-tuan puan semua menyumbang untuk kami, dan tak ada apa yang lain lah. Saya doakan mudah-mudahan setiap penyumbang tu Allah beri ganjaran terbaik lah, dan sebagaimana Nabi janjikan mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat mahligal syurga. Amin. Itulah janji saya, nak janji lain tak ada dah. Bukan saya ni bukan orang kaya nak bagi duit balik semula ganti. Mudah-mudahan setiap apa sedekah yang disalurkan kepada musalla tu Allah ganti dengan kebaikan. Masya-Allah. Saham akhirat kita tu di sana nanti. Allahu akbar. Ustaz, bulan puasa ni ada apa-apa istimewa di Musalla Ar-Raudhah? Aktivitinya mungkin ada beberapa pengisian baru, dan saya dapat tahu persekitarannya kalau nak membuka puasa tu syahdan di pantai dan sebagainya. Ustaz, silakan. Masya-Allah, kita memang all out lah Ramadan kali ni. Pasang lampu tu panjang tak panjang 33 kaki kali 2, lebih daripada 100 kaki. Apa lampu, mentor lampu kita pasang ala-ala pasar kurma gitulah, ala-ala Bandar Lama Taif gitu. Berlampu, orang boleh berbuka dekat bawah tu, boleh buka di bawah sinaran lampu. Kemudian ada Maidatul Rahman, kita hidupkan Maidatul Rahman. Siapa nak letak apa saya letaklah. Di luar tu Ustaz? Di luar dalam kemah. Ambil apa saja ambil lah. Angin laut lagi. Masya-Allah, memang seronok. Malam tadi pula Ustaz Azhar datang. Seramai-ramai manusia. Lepas tu yang sumbang pun alhamdulillah luar biasa, penuh meja. Tak terlarat nak makan. Jadi alhamdulillah lah kita buat yang terbaik. Dan anak-anak pun yang penting, anak-anak seronok. Anak-anak semalam pun kita tugaskan mereka buat kerja sikit. Kemudian datang subuh ni anak-anak jauh lebih ramai daripada bapa-bapa. Alhamdulillah. Sebab satu dia ada dapat vitamin ya. Bila datang tu kita bagi vitamin C RM5 dia introduce kawan dapat lagi RM5. Jadi semangat tu harapnya maintain, walaupun esok bila dah umur 15 tahun kita stop. 15 tahun umur tak dapat lagi RM5 tu. Jadi nampaknya yang lepas 15 tahun pun masih lagi buat lah, alhamdulillah. Imam tarawih pun masya-Allah ya. Imam tarawih kita import daripada luar. Alhamdulillah. Yang utamanya Syekh Muhammad Abdul Bari Rajih tu daripada Mesir. Kemudian Syekh Mustafa Az-Zaidan daripada Syria, kemudian Syekh Diyauddin Syria, dan juga seorang lagi Syekh Mustafa Zalat daripada Mesir. Dua Mesir, dua Syria. Imam Melayu ni kita rehatkan dulu lah, dia bawa solat fardu. Istimewa Ramadan saja, insya-Allah. Mudah-mudahan hanya berlaku di Musalla Ar-Raudhah. Dan juga Ustaz Said, sedikit penutup dalam kesimpulan kita berbicara soal inilah Ramadan kita yang terakhir. Ya. Alhamdulillah. Kita dah sampai dekat separuh. Dan bila dekat separuh Ramadan ni antara waktu yang terbaik untuk kita muhasabah apa yang kita dah buat sebelum ni. Dan bila kita sedar yang pejam celik masa sangat cepat meninggalkan kita, kan, bila kita tengok tarikh tu kita kata ya Allah cepat je, nanti Ramadan kan. Dan sekarang ni pun sahabat kita dah angkat dah tu, dah nak habis dah masa kita kan, sekejap je kan. Memang masa terlalu pantas, terlalu cepat masa berlalu. Maka kita kena fikirkan bahawa yang berbaki lagi daripada bulan Ramadan ni, dia bukan makin lambat, dia bukan tiba-tiba jadi slow kan. Tak apa, engkau ada masa banyak lagi, tak, sebegitu cepat jugalah masa akan berlalu. Dan kita doalah mudah-mudahan setiap kali kita sumbangkan tu, saya cadangkan tuan-tuan bila terus transfer pagi ni juga ke akaun Musalla Ar-Raudhah, salah satu daripada doa kita waktu kita sampaikan tu, kita transfer tu doakan, ya Allah kurniakanlah aku Lailatul Qadar dan dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersedekah untuk musalla tu, kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jutaan terima kasih kepada kedua-dua ustaz yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengerusi Musalla Ar-Raudhah, dan juga yang dihormati Ustaz Zaid Abdul Qadir Al-Jofri yang selalu bersama kita. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ustaz, doakan kami waktu menunaikan umrah nanti. Insya-Allah mudah-mudahan. Baiklah, semoga dipermudahkan Ramadan kita semua, dan jumpa lagi insya-Allah tepat jam 7 pagi dalam Assalamualaikum An-Nisa selepas ini insya-Allah. Lima kelebihan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Dapat menyucikan jiwa dan menguatkan rohani
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.